Muhammad Yusof berkata, wanita berusia 28 tahun itu mendakwa berkenalan dengan suspek lelaki yang kononnya ahli perniagaan Melayu menetap di Perancis menerusi aplikasi Cintaku pada 22 Disember yang lalu. Mangsa mendakwa bertukar nombor telefon selain turut berkongsi nombor akaun banknya kerana suspek berhasrat menghantar hadiah termasuk wang tunai sebagai tanda perkenalan mereka pada 26 Disember 2020 diikuti gambar sekeping cek menerusi aplikasi WhatsApp. Muhammad Wazir berkata, mangsa yang tidak bekerja mendakwa sering menerima pesanan WhatsApp daripada suspek memintanya membuat lebih banyak bayaran atas pelbagai alasan berkaitan hadiah wang tunai itu dengan pesanan terakhir diterima pada 19 Februari yang lalu. 1.0 Pengenalan. Kebelakangan ini, kemajuan bidang teknologi semakin berkembang seiring berjalan dengan dunia yang semakin maju sehingga hari ini. Hal ini disebabkan kerana zaman moden pada masa ini menjadikan internet salah satu kewajipan dalam kehidupan masyarakat di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan wujudnya media sosial yang dapat dilayari di dalam internet, banyak maklumat yang dapat diperolehi oleh masyarakat tanpa perlu bersemuka. Selain mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kemajuan teknologi internet ini juga mendatangkan beberapa keburukan. Antara keburukan akibat perkembangan bidang teknologi internet ini ialah berlakunya jenayah dalam atas talian atau lebih dikenali sebagai jenayah cyber. Jenayah cyber adalah merupakan suatu perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah perlakuan jenayah dilakukan. Jenayah cyber ini telah menjadi penyumbang tertinggi dalam kes-kes jenayah di negara-negara maju seperti negara-negara Eropah, Amerika dan juga negara Jepun. Jenayah ini melibatkan seseorang individu atau sekumpulan orang yang mampu menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak mempunyai terhad batasan. Jenayah cyber menyebabkan berlakunya kepada kehilangan atau kerusakan peralatan, data dan juga maklumat yang melibatkan kepada sesebuah perisian maupun pemprosesan komputer, sama ada serangan virus, pencerobohan serta kecurian maklumat terhadap sesebuah komputer atau peranti elektronik yang telah dijadikan sebagai sasaran. Hal ini juga dapat disimpulkan ketika maklumat pribadi kita dapat diperolehi dalam beberapa saat saja, malahan hanya dengan sekali klik, maklumat pribadi kita akan hilang. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk jenayah moden yang terwujud pada zaman ini, di mana ia tidak lagi seperti jenayah pada zaman dahulu yang hanya terhad kepada persekitaran fizikal sahaja. Namun kini, ia telah menjangkau kepada perlakuan jenayah melalui alam cyber dengan menggunakan teknologi komputer, telefon bimbit dan sebagainya. Jenayah cyber ini dapat menyebabkan mangsa menderita dan mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Jenayah cyber juga dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu jenayah dalam bentuk skema atau lebih dikenali sebagai penipuan cyber. Seiring dengan kemajuan internet, pelbagai urusan perniagaan dan perdagangan mula beroperasi dengan kemunculan pelbagai laman-laman jual atas talian serta pasar elektronik sama ada di laman web maupun laman media sosial seperti Facebook, Instagram dan banyak lagi. Pelbagai barangan diperdagangkan yang melibatkan nilai yang rendah sehingga yang melibatkan jutaan ringgit. Urusan perdagangan dijalankan sama ada pembeli melakukan pembayaran penuh maupun membayar deposit kepada penjual dan setelah itu pesanan mereka akan diproses dan diantar melalui pos laju. Namun begitu, tidak semua urusan niaga secara dalam atas talian dilakukan dengan jujur kerana terdapat banyak kes berkenaan penipuan dalam perdagangan atas talian yang telah dilaporkan yang melibatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Kebanyakan mangsa melaporkan bahawa mereka telah ditipu oleh penjual kerana barangan yang dipesan oleh mereka tidak sampai ataupun mereka menerima barangan yang tidak sama seperti yang telah dipesan oleh mereka. Penjual juga gagal dihubungi dan terus lenyap bersama wang mereka. Perkara ini akan dapat menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perniagaan atas talian.
Berdasarkan kepada statistik oleh Cyber Security Malaysia SSM, sebanyak 9 insiden utama jenayah cyber telah dilaporkan pada tahun 2019. Daripada 9 insiden utama yang direkodkan, kes penipuan atas talian adalah kes yang paling banyak berlaku pada pengguna cyber di Malaysia sepanjang tahun 2019. Jumlah insiden penipuan atas talian yang dilaporkan adalah sebanyak 7,774 kes, di mana ia meliputi 70% daripada jumlah keseluruhan laporan iaitu 10,772 kes. Hal ini berbimbangkan kerana jumlah itu dilihat meningkat sebanyak 2,651 kes berbanding hanya sebanyak 5,123 kes sahaja yang dilaporkan berlaku sepanjang tahun 2018 terdahulu. Ketua Polis Negara juga menyatakan bahawa kerugian diakibatkan oleh jenayah komersial mencecah RM5.8 bilion bagi tempoh Januari hingga Oktober 2019. Oleh itu, hal ini perlu diberi perhatian agar ia tidak menjadi masalah besar kepada negara pada masa hadapan. Nasihat saya, sama ada dia remaja ke, belia, ibu tunggal ke, ibu biasa ke, cabaran macam ni memang sentiasa ada pada kita semua. Cuma atas diri sendirilah kena perlu berhati-hati, ilmu. Kita sebagai orang Islam, basic agama. InsyaAllah. Yang penting kita tahu perkara tu betul tak betul dan nilailah balik dengan kewarasan yang ada. Faktor yang menyebabkan anda menjadi mangsa skema yang pertama ialah disebabkan oleh kesunyian, krisis rumah tangga serta tiada masa untuk mencari teman sosial. Hal ini kerana golongan ini mudah untuk menerima perkenalan yang dilakukan oleh seseorang, terutama sekali skema. Skema sememangnya telah dilatih untuk cara untuk berkomunikasi serta menawan hati seorang wanita. Hal ini menyebabkan para wanita mudah untuk jatuh hati serta mempercayai skema tersebut. Faktor yang seterusnya pula ialah disebabkan sifat serta personaliti wanita itu sendiri. Sikap tidak ambil kisah serta tidak peduli mengenai perkongsian yang dilakukan di media sosial menjadi punca mengapa mereka jadi mangsa love scam. Kerana perkongsian yang dikongsikan seperti belanjawan serta resip pembelian yang menunjukkan kekayaan mereka di media sosial pastinya menarik perhatian skamer untuk dijadikan mangsa mereka. Hal ini kerana skamer pastinya mencari wanita yang berduit supaya mudah untuk mereka memperoleh duit daripada wanita tersebut. Faktor yang seterusnya, kerjaya. Skamer akan mencari wanita yang berkerjaya seperti guru, doktor serta peguam untuk dijadikan mangsa mereka kerana mereka ketahui bahawa golongan ini mempunyai pendapatan yang sangat tinggi. Selain itu, tahap pendidikan seseorang juga menjadikan mereka mangsa kepada love scam. Tahap pendidikan yang rendah menyebabkan mereka mudah untuk ditipu serta dipergunakan oleh para skamer. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah bagi menangani masalah jenayah cyber yang berlaku dalam sesebuah komuniti. Yang pertama, memberi kesedaran melalui kempen dan iklan. Langkah ini bertujuan bagi memberi pengetahuan kepada para masyarakat tentang keburukan yang bakal mereka perolehi jika mereka terlibat dengan masalah jenayah cyber. Antara keburukan yang dapat mereka perolehi ialah boleh dikenakan denda dan penjara. Yang kedua ialah mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Sebagai contoh, Undang-Undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998 hendaklah dipikasakan oleh pihak kerajaan. Ini seterusnya membantu kepada menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara dan menggalakkan pelaburan daripada luar negara. Yang ketiga ialah memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Sebagai contoh, pihak pendidikan iaitu guru-guru boleh mengajar kepada para pelajar tentang penggunaan teknologi yang sebenarnya. Kerana sebagaimana yang kita ketahui, pada masa kini penggunaan teknologi dalam kalangan murid-murid semakin berleluasa dan kadang-kadang mereka menggunakannya kepada ke arah yang salah. Yang keempat ialah meningkatkan keselamatan cyber negara. Pihak kerajaan hendaklah memainkan peranan mereka dalam membendung masalah jenayah cyber. Sebagai contoh, mereka boleh terus menyekat laman sesawang yang menjurus kepada jenayah cyber. Healers. Healers. Assalamualaikum, saya Izzatun Najwa binti Malau. Saya akan membentangkan usaha kerajaan yang berjaya menumpas
kegiatan jenayah cyber. Pada tahun 2020, satu kegiatan jenayah cyber iaitu kumpulan yang dikenali sebagai Macau Scam telah pun berjaya ditumpas oleh PDRM. Macau Scam adalah satu sindiket penipuan yang memperdayakan mangsa melalui telefon dan menyamar sebagai pihak berkuasa ataupun pihak bank. Modus operandi sindiket Macau Scam ini, mereka akan menelefon mangsa dan menyamar sebagai pihak bank dan menyatakan kad kredit mangsa yang telah digunakan sejumlah yang banyak, dan mereka akan memaksa mangsa untuk menyelesaikan jumlah yang tertunggak itu secepat yang mungkin dengan mentransfer ke bank mereka. Menurut sumber akhbar Sinar Harian, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menahan 10 individu dan juga termasuk pegawai kanan PDRM untuk siasatan kes kegiatan sindiket Macau ini. Dan pihak pegawai PDRM tersebut turut ditahan atas melindungi sindiket ini daripada diberkas. Pada tahun 2018 pula, kegiatan jenayah sindiket Love Scam telah pun berjaya ditumpas oleh kerjasama pihak Polis Diraja Malaysia, Polis Republik Singapura dan Polis Hong Kong, dan dipercayai melibatkan wang sebanyak 50 juta ringgit Malaysia. Dan tangkapan sindiket ini terdiri pada warga negara Malaysia, Nigeria dan China. Terdapat 8 kes penipuan internet yang terjadi di Singapura dan melibatkan 1.34 juta dan berjaya diselesaikan hasil tangkapan kerjasama ketiga-tiga pihak polis negara ini. Kerjasama sebegini adalah penting untuk mengurangkan rangkaian jenayah ini semakin berleluasa ke seluruh negara. Kesimpulannya, jenayah cyber ini sangat berbahaya dan mampu mendatangkan banyak kesan negatif khususnya kepada masyarakat di negara kita. Jika tidak dibendung, akan ramai lagi masyarakat kita yang akan ditipu. Oleh itu, semua pihak hendaklah bersama-sama bertanggungjawab, khususnya bagi pihak kerajaan, supaya mengetatkan lagi undang-undang negara dengan memberikan ancaman kepada mereka, iaitu memberikan hukuman yang lebih berat agar perkara ini dapat dicegah daripada terus berlaku. Sekian, terima kasih.